Tajuk Johor, Tanjung Puteri, Selat Teberau airnya biru, di Pantai Lido tepian mandi sepanjang masa di hari Minggu. Jadi ini adalah bait-bait lagu Tanjung Puteri. Jadi apakah kaitannya lagu Tanjung Puteri untuk cerita hari ini? Dari Teberau, orang berakit singgah setulang membeli kopi, pusara si bongkok di lereng bukit di tepi pantai Tanjung Puteri. Jadi di baris akhir lagu ini terdapat nama si bongkok Tanjung Puteri. Jadi siapakah si bongkok ni? Si bongkok ni adalah seorang pahlawan Melayu yang menentang penjajahan Inggeris ratusan tahun dahulu. Dia diagungkan oleh rakyat Marhain, tetapi pihak Inggeris melabelkan beliau sebagai seorang pengganas atau lanun. Jadi sebab apakah dia dikatakan sebagai pengganas? Jadi ceritanya, suatu ketika dahulu si bongkok tidak suka British campur tangan di dalam istana, iaitu semasa proses pengambil alihan kuasa Kesultanan Johor pada ketika itu. Beliau menentang, dan kemudiannya si bongkok telah beberapa kali menghalang pelayar-pelayar daripada luar untuk masuk ke Tanjung Puteri, dan mereka dikabarkan telah menghalang dan merompak serta menggagalkan kapal-kapal terus ke Tanjung Puteri. Jadi sebab itulah pihak Inggeris dan istana beberapa kali merancang untuk membunuh si bongkoknya, tapi semuanya gagal. Dikabarkan si bongkok ni mempunyai ilmu kebal dan susah untuk dibunuh. Jadi persoalannya, di akhir-akhir cerita, si bongkok mati dengan tragisnya apabila dia dijumpai terdampar di tepi pantai oleh seseorang yang bernama Utih Jantan. Jadi bagaimana beliau boleh dibunuh? Bagaimana pula beliau boleh mati? Mengikut cerita-cerita yang didengar pada ketika itu, dikabarkan beliau dibunuh oleh seseorang yang paling dekat dengan beliau, yang mengenali atau mengetahui di manakah kelemahan si bongkok ini. Kemudian mayat si bongkok dibawa oleh Utih Jantan bersama beberapa orang penduduk kampung, telah membawa di lereng bukit Tanjung Puteri dan dikebumikan di sana secara rahsia. Tujuannya, kenapa dirahsiakan? Kemungkinan musuhnya atau pihak Inggeris akan mengambil jasadnya. Projek Solo. Si bongkok tidak seperti tokoh pejuang lain seperti Datuk Bahaman di Pahang atau Rentap di Sarawak. Sejarah negara ini tidak pernah mengenali siapa si bongkok yang berjuang menentang British dan sekutunya di Johor. Kisah bermula apabila British mula menjajah Singapura, seterusnya cuba melebarkan pengaruh mereka ke Johor. Sekitar abad ke-19, kerajaan Johor tidak diperintah oleh sultannya, tetapi pentadbiran dan segala urusan negeri diuruskan Temenggung Abdul Rahman atas sokongan British. Polemik itu berlaku apabila Sultan Husin mangkat pada 1835. Putera baginda, iaitu Tengku Ali, cuba mendapatkan haknya sebagai Sultan Johor, tetapi dihalang Temenggung Abdul Rahman. Akibat daripada perebutan kuasa itu, muncul kisah perjuangan si bongkok
di Tanjung Puteri. Beliau berhasrat mengusir pengaruh penjajah dari bumi Johor dan tidak bersetuju dengan hasrat pemerintah negeri yang berbaik-baik dengan British. Si Bongkok juga inginkan tahta Kesultanan Johor yang ketika itu dikuasai Temenggung Abdul Rahman dikembalikan kepada pewaris asal iaitu Tengku Ali. Si Bongkok memang nama asalnya, manakala nama bapanya adalah Damak. Dinamakan dirinya sebagai Si Bongkok berikutan keadaan tubuh badannya yang cacat iaitu bongkok ke kanan, manakala tangan kirinya pula cengkung, mukanya pula herot dan bengkak ke kanan. Walaupun dilahirkan sebagai insan yang cacat, Si Bongkok membesar sebagai seorang pemuda yang gagah dan berani. Beliau cekap bermain senjata dan mahir dalam ilmu lautan. Si Bongkok juga dikatakan memiliki ilmu kebal yang menyebabkan jasadnya tidak akan luka sama ada ditembak atau ditikam senjata tajam. Kewibawaan beliau dikagumi ramai pihak sehingga Si Bongkok diangkat menjadi pemimpin oleh pengikutnya yang ramai. Di kalangan musuhnya sendiri, beliau digelar Panglima Si Bongkok. Si Bongkok hidup di atas kapal layar di tengah laut. Dia mempunyai pengikut yang ramai dan masing-masing memang cekap bermain senjata serta mengendalikan kapal di laut. Kebenciannya terhadap penjajah dan pemimpin tempatan yang mengadakan hubungan dengan bangsa asing itu menyebabkan Si Bongkok bersama pengikutnya bangkit menentang. Mereka akan menyerang kapal bangsa asing yang melalui perairan Johor untuk berdagang di pelabuhan Tanjung Puteri atau Singapura. Tindakan itu menyebabkan British melabelkan mereka sebagai lanun. Disebabkan serangan Si Bongkok dan pengikutnya, aktiviti perdagangan dan ekonomi di Tanjung Puteri dan Singapura semakin merosot kerana kebanyakan pedagang asing tidak lagi berani memasuki wilayah itu. Keadaan itu menimbulkan kebimbangan kepada British menyebabkan bangsa asing itu mengarahkan Temenggung Abdul Rahman supaya menghapuskan kumpulan Si Bongkok. Bagaimanapun, walau pelbagai cara digunakan untuk membunuh Si Bongkok, usaha itu tidak pernah berhasil kerana dipercayai tiada siapa yang mengetahui cara untuk mengatasi ilmu kebal yang dikuasai pahlawan itu. Usaha mengekang serangan Si Bongkok terus diperketat dan rondaan berterusan diadakan di perairan Selat Tebrau. Kerajaan Johor dan British juga semakin khawatir kerana Angkatan Laut Si Bongkok memiliki ubat bedil dan senjata api hasil rampasan kapal dagang barat yang diserang mereka. Pada suatu hari, satu Angkatan Laut Johor diketuai Panglima Johor Laksmana Daeng Alik meronda Selat Tebrau mencari Si Bongkok. Kehadiran tentera diraja itu untuk menangkapnya sudah diketahui Si Bongkok melalui perisiknya di istana. Si Bongkok pun bersedia menghadapi tentangan Angkatan Panglima Johor. Rondaan kapal perang Panglima Johor akhirnya berjaya mengesan kedudukan kapal Si Bongkok. Mereka segera merapati kapal untuk menyerangnya. Si Bongkok mengarahkan pengikutnya seramai 50 orang menyerang balas askar diraja itu. Pertempuran hebat berlaku di atas kapal di tengah lautan. Selepas lama bertempur, akhirnya Angkatan Panglima Johor tewas. Mereka terpaksa berundur kembali ke pengkalan di Tanjung Puteri selepas ramai askar diraja yang terkorban dan 5 kapal perangnya karam. Kekalahan itu tidak memutuskan semangat Panglima Johor untuk terus menyerang Si Bongkok.
Pada hari yang lain, mereka menyerang lagi dengan lebih ramai askar. Angkatan Perang Panglima Johor berjaya mengepung beberapa kapal si bongkok. Tetapi dengan kebijaksanaannya, si bongkok berjaya melarikan diri ke tempat persembunyiannya di sekitar Tanjung Belungkur. Kegagalan itu menyebabkan kerajaan Johor serta British semakin marah dan tertekan. Selain Panglima Johor, turut menentang si bongkok adalah adiknya sendiri, iaitu Panglima Putih. Berbeza dengan si bongkok yang menyokong Tengku Ali, Panglima Putih menyokong Temenggung Abdul Rahman, menyebabkan mereka bermusuhan. Episod akhir perjuangan si bongkok berlaku apabila sekali lagi kapalnya diserang. Akan tetapi, serangan pada kali ini lebih dahsyat kerana setiap penjuru perairan Selat Teberau sudah dikepung Angkatan Laut Johor. Namun si bongkok dapat melepaskan diri ke Tanjung Belungkur, tempat persembunyiannya, tetapi kapal Panglima Putih terus mengejar. Selepas si bongkok menemui ajalnya di tepi pantai itu, mayatnya dijumpai seorang penduduk tempatan dikenali Utih Jantan. Kemudian, Utih Jantan bersama penduduk kampung membawa mayat si bongkok sehingga ke lereng Bukit Tanjung Puteri dan pahlawan itu dikebumikan di situ secara rahsia. Kini, pusara berkenaan terletak di dalam hutan belukar di kaki Bukit Tanjung Puteri dan pengunjung perlu meredah semak dan denai selama setengah jam untuk sampai di sana. Penduduk yang tidak biasa dengan keadaan hutan itu pasti tersesat dan tidak menemui kubur pahlawan berkenaan. Perasaan sayu dan pilu menjelma di jiwa tatkala melihat keadaan yang terbiar tanpa ada usaha untuk memeliharanya. Mengikut cerita penduduk tempatan, nisan itu diletakkan seorang lelaki pada 23 Januari 1981 selepas dia bermimpi didatangi si bongkok yang menyuruhnya menandakan pusara pahlawan berkenaan. Kisah perjuangan si bongkok menjadi cebisan sejarah lisan yang tersimpan dalam ingatan orang lama, tidak hilang ditelan masa. Seterusnya, nama si bongkok akan dikenang melewati masa. Jadi itulah kisah si bongkok Tanjung Puteri. Jadi kesimpulannya di sini kita bolehlah mana yang baik kita jadikan sempadan, mana yang baik kita jadikan tauladan dan yang tak baik kita jadikan sempadan. Jadi walau apapun, jika dilihat si bongkok ini adalah seorang pejuang tanah air yang mempertahankan daripada penjajahan Inggeris. Jadi apa yang boleh kita contoh di sini adalah semangat beliau mempertahankan atau memperjuangkan tanah airnya. Jadi semoga video ini akan dapat dijadikan tauladan dan dapat memberikan manfaat kepada penonton-penonton semua. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan sebelum tu jangan lupa subscribe, share, like dan komen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.